Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 16 akan membentangkan tajuk berkenaan aplikasi pembelajaran. Kumpulan kami terdiri daripada 3 ahli kumpulan, iaitu Muhammad Hakim Firdaus bin Harif, Muhammad Luqman bin Abu Bakar dan Muhammad Imran Hafiz bin Muhammad Azlan. Aplikasi pembelajaran terbagi kepada 4 aspek yang berbeza, iaitu bentuk, bidang, kaedah dan peringkat. Aplikasi pembelajaran dari segi bidang terbagi kepada 3, iaitu formal, bukan formal dan tidak formal. Formal yang dinyatakan adalah di mana setiap aktiviti pembelajaran hendaklah berpandukan kurikulum yang dirangka oleh pihak KPM. Selain itu, kesemua tenaga pengajar hendaklah terdiri daripada insan-insan yang telah dilatih. Kesemua pelajar juga akan dinilai prestasinya secara berperingkat bagi memastikan setiap matlamat pendidikan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan sempurna. Bukan formal adalah aktiviti pembelajaran tambahan di mana ianya bertujuan untuk menyempurnakan lagi aktiviti pembelajaran formal. Kebiasaannya, aktiviti pembelajaran bukan formal dilakukan di luar bilik darjah. Antara contoh aktiviti bukan formal adalah seperti ceramah, bengkel, forum dan sebagainya. Mempunyai rancangan yang sistematik dan rapi bagi mencapai objektif khusus yang telah ditetapkan. Tiada penilaian prestasi yang dilakukan dan setiap peserta akan menerima sijil sebagai tanda penyertaan. Tidak formal merupakan pembelajaran yang diterima melalui pengalaman dan pendedahan secara tidak sedar, tidak kira masa maupun tempat. Bahan pembelajarannya juga tidak dirancang. Tidak formal berpunca daripada naluri ingin tahu yang terdapat dalam diri manusia. Selain itu, tidak formal merupakan pembelajaran yang tidak dinilai oleh orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim Firdaus bin Harif. Saya akan menerangkan tentang jenis-jenis pembelajaran dari segi bidang. Apa itu bidang? Bidang terdapat 2, iaitu bidang kognitif, psikomotor dan efektif. Kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif adalah merangkumi segala ilmu pengetahuan yang dipelajari di institusi pendidikan. Ia melibatkan penggunaan mental manusia untuk memperolehi ilmu, serta potensi pelajar dari segi intelek dapat diperkembangkan. Terdapat 6 peringkat, iaitu mencipta, menilai, menganalisis, mengaplikasi, memahami dan mengingat. Seterusnya, psikomotor. Apa itu psikomotor? Merujuk kepada kemahiran, kebolehan melaksanakan sesuatu pergerakan. Ia juga melibatkan penguasaan kemahiran melalui latihan. Terdapat 7 peringkat, iaitu keaslian, penyesuaian, tindak balas yang kompleks, mekanisme, respon terbimbing, penentuan dan akhir sekali peniruan. Seterusnya, efektif. Apa itu efektif? Efektif adalah mengutamakan penyerapan sikap, banyak melibatkan penggunaan aspek rohani, emosi dan sosial. Ia juga membolehkan potensi pelajar dari segi rohani dapat diperkembangkan. Terdapat 5 peringkat. Peringkat yang pertama ialah perwatakan, organisasi, menghargai, merespon dan akhir sekali menerima. Seterusnya jenis-jenis pembelajaran dari segi kaedah. Terdapat 6 kaedah yang akan saya kemukakan. Dalam buku Principle of Teaching berpendapat bahawa yang pertama, kaedah pembelajaran melalui cara meniru dan bermain. Yang kedua, pembelajaran melalui cara pragmatis. Yang ketiga, pembelajaran melalui cara akademik. Yang keempat, pembelajaran melalui cara pengalaman. Yang kelima, pembelajaran melalui cara perhubungan. Dan yang akhir sekali, pembelajaran melalui cara praktis. Keenam ini berpendapat dalam buku Principle of Teaching. Cara-cara ini adalah kaedah dari segi kaedah. Sekian, terima kasih kepada saya. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan teruskan dengan jenis-jenis pembelajaran dari segi peringkat. Robert Miles Gagne dalam buku Essential of Learning for Instruction berpendapat pembelajaran manusia boleh diklasifikasikan kepada 4 peringkat, bermula daripada penggunaan isyarat yang paling asas sehingga kepada penyelesaian masalah yang lebih kompleks. Yang pertama, fakta. Pembelajaran stimulus tindak balas atau rangsangan gerak balas. Ia menghubungkan rangsangan dengan tindak balas seperti murid menyebut nama objek yang ditunjukkan oleh guru. Contohnya kita berkatakan ia adalah pen, maka murid kita menunjukkan pen, maka murid itu akan sebutlah nama dia, pen. Itu sebagai contoh. Yang kedua, kemahiran, iaitu pembelajaran melalui rantaian. Ia bermaksud ia menghubungkan pelbagai rangsangan dalam bentuk ayat atau frasa. Yang terakhir sekali ialah rumusan. Pembelajaran dapat dirumuskan sebagai proses yang melibatkan pelbagai jenis dan pendekatan termasuk pembelajaran formal, non-formal dan informal. Menurut Gagne,
terdapat 5 jenis pembelajaran yang meliputi kemahiran intelek, maklumat verbal, strategi kognitif, kemahiran psikomotor dan sikap. Selain itu, gaya pembelajaran individu seperti visual, auditory, kinestetik dan reflektif juga mempengaruhi cara seseorang belajar. Kaedah seperti simulasi, demonstrasi dan pembelajaran aktif dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dalam proses pembelajaran. Dengan memahami berbagai elemen ini, pendidik dapat merancang pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan keperluan pelajar. Terima kasih.